Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertamanya, Ustaz minta maaf kerana sudah lama kita tidak bersiaran. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung balik pembacaan kitab hikam kita dan kita sampai pada muka surat yang ke-26. Maka qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Fa ayyu ilmi alimi yarda an nafsihi wa ayyu jahli li jahilin la yarda an nafsihi. Maka mana ilmu yang memberi manfaat, mana ilmu yang memberi manfaat bagi orang yang alim yang reda ia daripada nafsu. Mana ilmu yang memberi manfaat bagi orang alim yang reda ia daripada nafsunya, dan mana mana jahil yang memberi mudarat, mana jahil yang memberi mudarat. Jahil yang memberi mudarat bagi jahil yang tiada reda ia daripada nafsunya. Jadi sebenarnya kita ada bicara sebelum daripada ini bahawa asal daripada maksiat ini, asal daripada maksiat adalah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membawa juga kepada maksiat ini adalah mengikuti hawa nafsu. Dan dikatakan bahawa maksiat ini adalah seseorang itu tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa apabila sahaja satu orang itu mengikuti nafsu, maka dia ini adalah orang yang lalai kepada Allah, walaupun dia seorang yang alim. Walaupun dia seorang yang alim, tetapi dia mengikuti nafsu, maka dia dikira orang yang lalai kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalau orang itu jahil tapi dia tidak mengikuti nafsu, dia lebih baik daripada orang alim yang mengikuti hawa nafsu. Oleh kerana itu, kalau nak bersahabat, bersahabatlah dengan orang alim yang tidak mengikuti nafsu. Tetapi seandainya kamu bersahabat dengan orang jahil, dalam waktu yang sama dia tidak meredai nafsu, itu lebih baik daripada kita bersahabat dengan orang alim. Bersahabat dengan orang alim tapi orang alim itu mengikuti nafsu. Para jamaah sekalian, maka orang alim dengan orang jahil mesti ada perbezaan. Bukan maksud Ustaz orang alim ini diikuti oleh orang yang tidak ada ilmu. Orang jahil mengikuti orang alim. Tapi kalau orang jahil dengan orang alim itu sama, orang jahil nak ikut siapa? Maka tidak boleh orang alim itu berwatak seperti orang jahil. Maka watak ataupun sifat yang afdal bagi orang alim itu, ataupun sifat orang alim itu adalah tidak mengikuti hawa nafsu. Maka dikatakan bahawa kalau orang alim itu mengikuti hawa nafsu, maka mana ilmu yang memberi manfaat bagi orang alim? Itu bermakna ilmu yang ada pada orang alim itu tidak memberi manfaat. Mana ilmu yang orang alim yang mengikuti nafsu itu bermakna ilmu mereka tidak bermanfaat. Tapi kalau dia jahil, walaupun dia jahil, maksud dia jahil mungkin dia tidak pandai baca kitab, mungkin dia tidak pandai berceramah,
berceramah, tak pandai cakap Arab, tapi dia tidak mengikuti nafsu, maka dia tidak mengikuti nafsu itu lebih baik daripada orang alim yang mengikuti hawa nafsu. Maka dikatakan bahawa sifat orang-orang yang soleh ini, kata ulama sufi, ada 3 sifat. Apa 3 sifat? Yang pertama, melihat aib diri. Sifat orang soleh ini yang pertama, dia lihat aib diri. Maknanya dia selalu tengok keaiban dirinya dan dia menginsafi dirinya. Aku adalah orang yang jahil, aku orang yang lemah. Tetapi kalau seseorang itu dia hanya melihat aib orang lain, aib dirinya dia tidak tengok, tapi dia lihat aib orang lain. Orang ini tak baguslah, orang ini apa pesen ni macam begini, orang ni begini, orang ni begini, maka dia melihat keaiban-keaiban orang, itu tanda dia orang yang tertawan dengan nafsu. Lalu dikatakan orang yang dapat menawan nafsu ataupun dia menguasai nafsu itu ada 3 sifat. Yang pertama adalah dia melihat aib diri dia, sentiasa melihat aib diri dia. Bila dia melihat aib diri dia, dia akan cuba memperbaiki diri. Dan bila dia melihat aib diri dia, dia akan menyedari bahawa apakah perkara yang perlu dia perbaiki untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka yang pertama, sifat orang yang tidak mengikuti hawa nafsu ini, yang pertama yakni tidak sentiasa melihat kepada keaiban diri. Yang kedua, tidak berlaku sombong kepada orang lain. Tidak berlaku sombong kepada orang lain dengan arti kata apa? Dengan arti kata bahawa dengan arti kata melihat orang lain lebih baik pada dirinya. Setelah dia melihat tu, amal dia melihat keaiban diri, dia tengok orang lain lebih baik supaya tidak merasa sombong. Maka kalau dia tidak merasa sombong terhadap orang lain, dengan arti kata dia tidak memandang orang lain dengan pandangan hina, dia melihat orang lain lebih baik daripada dia, ini tanda dia ini dapat menguasai nafsu. Nafsu akan kalah dengan orang yang ada sifat seumpama ini. Dan yang ketiga, sifat orang ini yang dapat menguasai nafsu itu, terkumpul 3 sifat ini. Dan yang ketiga adalah menerima kebenaran. Apa maksud menerima kebenaran? Yakni sifat sentiasa dapat menerima teguran dan nasihat. Jadi kita kadang-kadang bila kita mengikuti hawa nafsu, lalulah orang tegur kita. Orang tegur kita supaya kita jangan ikut hawa nafsu. Tapi kalau orang itu ada sifat menerima kebenaran, terima kasih kalau kamu tegur saya, terima kasih, maka ini tanda orang itu orang yang baik. Dan ini sifat yang mana sifat ini sifat yang terkumpul padanya. Orang ini adalah orang yang dapat mengawal nafsu apabila mempunyai 3 sifat ini. Jadi dikatakan bahawa maka dikatakan bahawa nafsu ini kita tidak boleh buang dalam diri kita. Hanya sama ada kita yang mengawal nafsu, sama ada kita yang memimpin nafsu kita, ataupun kita dipimpin oleh nafsu. Waliyasubillah. Maka begitulah maknanya. Dikatakan bahawa kalaulah kamu ini reda dengan nafsu, mengikuti nafsu, kalau kamu alim, maka tidak memberi manfaat kepada kamu. Kalaulah kamu tidak reda dengan nafsu, walaupun kamu bukan orang alim, kamu jahil, tapi jahil kamu itu memberi manfaat. Kerana apa? Kerana kamu berjaya meninggalkan nafsu ataupun tidak reda dengan nafsu. Lalu dikatakan bahawa serta diketahuinya pada segala aibnya. Maka dikatanya antaranya diketahui akan segala aibnya dan barang yang menghampirkan akan dia kepada Tuhan. Ini beritahu apa? Orang yang tidak mengikuti hawa nafsu, dia ini akan sentiasa dapat mengetahui aib diri.
kerana tidak mengikuti hawa nafsu. Ya tahu maknanya bila dia melawan nafsu dia, nanti Allah buka dia, Allah tunjuk kepada dia ini supaya dia ini dapat memperbaiki diri dia dan dapat menghampirkan diri kepada Allah. Ini makna apa? Maknanya seandainya kamu mengikuti hawa nafsu, kamu tidak akan berjaya mendekatkan diri pada Allah. Jadi dikatakan bahawa kita hari ini hendaklah sentiasa melihat kepada keaiban diri, dan nafsu sentiasa mengajak kita kepada keburukan, maka hendaklah kita cuba menolak, jangan mengikuti akan hawa nafsu. Maka tidak mengikuti hawa nafsu itulah jalan yang baik, itulah jalan untuk kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf agak batuk sedikit. Maka dikatakan bahawa maka ilmunya itu yang mewajibkan dia bagi ketiadaan rada bagi nafsu. Bagaimana seorang itu boleh membawa kepada dia tidak mengikuti nafsu? Dia tidak mengikuti nafsu dengan sebab ilmu. Baik, di sini kita faham. Ilmu adalah duduk kepada hati yang bercahaya. Hati yang bercahaya adalah hati yang tidak redha dengan nafsu. Maka kenapa orang itu dia dapat meninggalkan nafsu, dia tidak redha dengan nafsu? Ilmu yang ada pada dirinya. Bermakna kepada kita, seandainya kita belajar ilmu, lalu dengan kita belajar itu menyebabkan kita menjaga diri kita supaya tidak mengikuti hawa nafsu, bermakna pada diri kamu ada ilmu. Pada diri kamu telah mendapat ilmu yang bermanfaat. Maka sebagai contoh, kita ini contohnya kita ini, kalau kita rasa nak kata pada orang, kita kata. Tetapi apabila sahaja apabila sahaja kita ini maknanya diberi ilmu oleh Allah, kita pun mula rasa tidak mahu lagi mengatakan buruk pada orang. Sebab apa? Sebab mengatakan buruk ni mengikut hawa nafsu. Jadi dengan sebab itu dan menyatakan buruk pada orang ini mendatangkan dosa, azab kepada Allah Ta'ala, dan menyebabkan dia ini tidak mengikuti hawa nafsu, bermakna ia ini ada ilmu. Allah memberi ilmu kepada dia. Maka jahil alim bukan duduk kepada jahil dan alim itu bukan duduk kepada pandai bercakap baca kitab, tetapi antara alim dikatakan alim itu adalah seseorang itu tidak mengikuti hawa nafsu dia. Lalu dikatakan lagi bahawa tidak redha daripada nafsu itu tanda alim, maka jadilah ia di dalam kesudahan manfaat. Siapa yang tidak mengikuti nafsu, bermakna ilmunya bermanfaat. Kalau dia tidak mengikuti nafsu, bermakna ada cahaya di dalam hati, dia telah mendapat kebaikan, maka adalah dengan hasilnya ilmu itu tiada jahil kepadanya. Bila dia ini berjaya meninggalkan nafsu, tidak ada pada nafsu, hakikatnya dia alim, hakikatnya dia ada ilmu. Itulah ilmu. Apa dia ilmu? Ilmu adalah cahaya yang dicampakkan di dalam hati yang membawa seseorang itu meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, seperti tidak mengikuti hawa nafsu. Jadi yang soleh itu bukan duduk kepada kepandaian bercakap, tetapi yang soleh itu adalah seseorang itu apabila dia ini berjaya meninggalkan hawa nafsu. Maka oleh kerana itu, apabila sahaja kita ini ingin berdampingan dengan orang lain, pastikan kita berkawan dengan orang yang tidak mengikut hawa nafsu. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, fala tuti' man awfalna qalbahu an zikrina. Jangan kamu taat, jangan kamu ikut orang yang Allah lalaikan hati daripada mengingati Allah.
Kerana orang yang Allah lalaikan hati daripada mengerti Allah biasanya membawa kepada mengikuti hawa nafsu. Maka bila kita berkawan dengan orang yang mengikuti hawa nafsu, walaupun dia alim, hakikatnya dia jahil. Tetapi kalaulah kita berkawan dengan orang yang jahil tetapi dia ini tidak mengikuti hawa nafsu, dia tidak mengikuti hawa nafsu, maka dia terpelihara percakapan dia, tidak menyatakan buruk pada orang walaupun dilihat dia jahil tetapi hakikatnya dia ada ilmu. Jadi tidak susah hati, jangan susah hati kita tak jadi ustaz, jangan susah hati kita tak jadi ustazah. Kerana di pandangan Allah itu bukan pangkat ustaz ustazah, tapi pandangan Allah Ta'ala itu melihat kepada hati kamu, adakah kamu ini mengikuti hawa nafsu ataupun tidak mengikuti hawa nafsu. Maka dikatakan lagi dan senyap berbalik segala hukum kerana terbalik segala hakikatnya. Hakikatnya kerana hakikat jahil itu lari daripada hak dan juga mengikut pada yang batil. Jadi yang sebenarnya jadi terbalik. Apa dia terbalik? Kalau orang alim itu ikut hawa nafsu, itu jahil. Orang alim ikut hawa nafsu, itu jahil. Orang jahil tidak mengikuti hawa nafsu, itu alim. Kerana hakikat alim itu bukan ilmu yang kamu cakap. Hakikat alim itu bukan duduk pada kitab, bukan duduk pada ceramah, tetapi hakikat alim itu adalah apabila seseorang itu dapat meninggalkan nafsunya, yakni tidak redha dengan nafsunya, maka hakikat yang sebenarnya ilmu yang memberi manfaat kepada kita semua adalah ilmu yang menyebabkan kita mengikuti Allah, perintah Allah, dan meninggalkan akal larangan Allah ataupun meninggalkan daripada mengikuti hawa nafsu. Kerana nafsu itu membawa kepada kebinasaan. Maka jahil, sebenarnya jahil itu apa? Jahil itu adalah yang lari daripada hak, lari daripada kebenaran, dan jahil itu membawa kepada mengikut yang kebatilan. Jadi mengikut nafsu itu batil. Maka orang alim yang mengikut nafsu itu duduk dalam batil, maka itu dikata jahil sebenarnya. Jadi yang sebenarnya siapa, pernah satu ketika mana saya belajar dengan Tuan Guru Haji Mukmin. Tuan Guru Haji Mukmin almarhum, beliau ini pernah berkata, siapakah dia orang alim? Maka jawapan dia, orang alim itu bukan orang pandai baca kitab, bukan orang pandai sarah, bukan orang pandai tulis kitab, bukan orang pandai berceramah, tetapi orang yang alim itu adalah orang yang dapat jaga dirinya daripada nafsu, ataupun orang yang alim itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah, yakni yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan lagi dan dikatakan bahawa kerana hakikat jahil itu lari daripada hak, lari daripada kebenaran dan mengikut pada batil. Jahil itu adalah mengikut kepada kebatilan. Kalau batil, benda batil ikut itu tanda jahil. Dan menghukumkan pada barang yang tiada sah ataupun berpegang dengan perkara yang tidak benar, itu dipanggil jahil. Berpegang dengan perkara yang tidak benar. Maka inilah hal yang redha pada nafsu, inilah dia yang dikatakan redha dengan nafsu. Apa redha dengan nafsu? Yakni lari daripada kebenaran, pegang kepada kebatilan, ataupun mengikut kepada perkara yang tidak sah. Dan hakikat ilmu yang sebenarnya itu apa? Iaitu mengerjakan pada yang hak, berpegang kepada perkara yang sebenar, dan menjauhkan pada segala batil, jauh kepada segala batil. Jadi contohnya, kita memandang aib orang, menyatakan keaiban orang, itu hak ke batil? Itu batil. Tetapi bagaimana orang hari ini ikut, dia jaga tak lidahnya, tidak menyatakan buruk pada orang. Kalau dia jaga lidah dia daripada menyatakan buruk pada orang, itu bermakna dia duduk di dalam hak. Maka siapa yang duduk dalam hak itu alim. Siapa yang duduk dalam batil itu, maka jahil hukum dia. Dalam keadaan macam itu menjauhkan pada segala yang batil dan
mendatangkan pada tiap-tiap sesuatu barang yang layak padanya. Inilah hal yang tiada rada atau nafsu, perkara yang sepatutnya dibawa dalam kehidupan kita. Apa dia? Yakni tidak mengikuti hawa nafsu. Ini yang sebenarnya. Tidak mengikuti hawa nafsu, itulah yang dikatakan bahawa orang itu duduk di dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata seorang laki-laki bagi Sya'bi, orang berkata kepada Sya'bi, wahai orang alim, katanya. Dia jumpa satu orang alim namanya Al-Imam Sya'bi, lalu dia kata, wahai orang alim. Lalu kata Imam Sya'bi, diam kamu. Maksud diam kamu ni, jangan kata gitu. Sifat orang alim ni, dia tak suka orang kata dia alim. Sifat orang alim, dia tak bangga kalau dia dipanggil orang alim. Dia tidak berbangga. Kita didatangi satu ulama, dia rasa tak layak dia jadi digelar ulama. Maka pengalaman saya satu ketika itu saya duduk dalam satu majlis bersama dengan Sidi Yusuf Al-Hasani, Mufti Lebanon. Satu ketika dahulu dalam satu majlis, Syekh Yusuf Al-Hasani ini dia tak pandai cakap Melayu. Dia tak pandai cakap Melayu. Lalulah satu hari dia datang, sebelum dia ceramah, pengurusi majlis pun kata, alhamdulillah kita didatangi satu orang ulama besar daripada ahli baik, orang yang sangat alim, orang yang sangat soleh, orang yang sangat mulia. Maka dia puji Syekh. Dia puji Syekh. Syekh ini tak pandai cakap Melayu. Tapi Syekh dengar saja. Habis tu dia pun persilakan Syekh tadi. Lalu Syekh pun berkata, aku datang ke sini bukan untuk mendapat pujian. Awal dia kata, aku datang sini bukan untuk dapat pujian. Aku bukanlah orang nak datang di sini nak berbangga-bangga dengan ilmu yang Allah beri pada aku. Tidak, katanya. Maka tengok, kalau kita suka dengan pujian, kita suka dengan sanjungan, itu mengikuti hawa nafsu. Tetapi orang-orang yang tidak mengikuti hawa nafsu, sebaliknya tidak suka kepada pujian dan seumpamanya. Lalu dikatakan bahawa katanya, hai Sya'bi, hai Imam Sya'bi, wahai orang alim. Kata Imam Sya'bi, diam kamu. Apa diam dulu? Mana mu jangan kata gitu. Kenapa mu kata aku ni orang alim? Diam kamu, kata dia. Hanya saja orang alim itu siapa? Yang kamu panggil alim itu siapa? Orang alim itu adalah orang yang takut akan Allah Ta'ala. Mu nak panggil orang alim itu kan duduk pada ilmu, bukan duduk pada ceramah, bukan duduk pada kitab, bukan duduk pada sarah, bukan duduk pada pembacaan kitab-kitab hebat. Itu bukan lagi alim. Tapi alim itu siapa? Kata Sya'bi, jangan mu kata aku orang alim. Jangan. Orang alim ni orang yang takut kepada Allah. Dan mu tahu tu hati aku ni takut pada Allah. Orang yang takut pada Allah ini orang yang hatinya betul-betul dekat dengan Allah Ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu, jangan kamu kata aku orang alim, katanya dia. Kerana orang alim ini orang yang takut kepada Allah. Dan kata Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu, hanya saja diajari ilmu itu supaya ditakutkan akan Allah akan dia. Kata Sufyan Tsauri, tujuan kamu belajar ilmu supaya kamu rasa takut pada Allah. Bila sudah takut kepada Allah Ta'ala, bermakna bila kamu sudah takut kepada Allah Ta'ala, bermakna kamu tidak akan ikut hawa nafsu. Maka dikatakan bahawa alim itu adalah seorang yang takut kepada Allah. Dan bukti dia takut kepada Allah adalah dia tidak mengikuti hawa nafsu. Maka dikatakan lagi, tujuan kamu belajar ilmu. Tujuan belajar ilmu untuk apa? Untuk rasa takut kepada Allah, bukan untuk berbahas, bukan. Bukan untuk bahas ilmu, bukan untuk merendahkan orang. Dan kita belajar ilmu bukan untuk berdebat. Kita belajar ilmu bukan kita cakap supaya orang hormat kita, bukan. Bukan belajar ilmu supaya orang kagum kepada kita, hebat kamu, bukan. Itu semua masih lagi dalam nafsu. Kalau belajar ilmu untuk cakap itu masih lagi dalam nafsu. Masih lagi kita bersahabat dengan nafsu. Jangan bersahabat dengan nafsu, katanya. Lalu dalam keadaan macam itu, ilmu tadi dilebihkan dengan sebab apa? Hanya saja dilebihkan ilmu atas lainnya kerana bahawasanya ditakutkan Allah atas dia. Lebih seorang itu, ilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah. Contohnya para jemaah, kalau nak cara menjemaah
apa dia ini dengar saya ceramah cakap kata ada ilmu, tapi bukan begitu sebenarnya. Kalau para jemaah yang mendengar saya hari ini, tetapi ketika mana bercakap rasa takut, ingat pada Allah, lepas tu nak tidur ingat kepada kematian, bangkit pada tidur ingat kepada bangkitnya di pada mahsyar, ketika amal ibadat ingat ketika berdiri di hadapan Allah Ta'ala, duduk bergaul dengan orang ramai, ketika tu ingat bagaimana perhitungan dekat akhirat. Lidah ini dihitung, mata ini dihitung, telinga ini dihitung, rasa takut dalam hati, rasa takut dia. Itulah makna antum semua lebih alim daripada kita yang kadang-kadang bercakap saja, hati tak takut kepada Allah. Jadi sebenarnya dikatakan yang sebenar, belajar ilmu yang sebenar adalah untuk merasa kita ini rasa takut kepada Allah sehingga mampu meninggalkan maksiat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan lagi bahawa apabila sahaja kita ini mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan ia membawa kepada kebaikan hati. Membawa kepada kebaikan hati. Dengan arti kata dan bila kita belajar ilmu, bukti orang belajar ilmu ini ataupun bukti orang itu benar-benar alim itu adalah siapa dia? Yakni orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berkata Faqad Sabkhi rahimahullah ta'ala, bahawasanya bertanya aku kepada Hasanul Basri daripada suatu masalah. Al-Imam Hasanul Basri ini satu orang yang percakapan dia macam Al-Quran. Dan apabila dia bercakap, lalulah maknanya orang ramai mendengar nasihat dia kerana kesalehan dia tadi. Lalu dikatanya tadi bahawasanya bertanya aku kepada Imam Hasanul Basri daripada suatu masalah. Maka menjawab ia akan daku. Maka katanya bahawasanya segala fuqaha itu menyalahi jawapan mereka itu, menyalahi mereka itu akan dikau. Maka dia pun jawablah. Tanya satu persoalan, lalulah dia pun jawab. Ketika mana dia menjawab, lalu dikatakan bahawa segala fuqaha itu menyalahi mereka itu akan dikau. Penjawapan kamu tak sama dengan jawapan ahli-ahli fiqh. Ahli-ahli fiqh tidak sama. Memang demikian. Orang tasawuf kadang-kadang jawapan dia tidak sama dengan orang-orang fiqh. Tidak sama. Ayat-ayat tafsiran orang tasawuf dengan orang fiqh pun tidak sama. Baik, kita contohkan sahaja. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah kamu ini tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Kata orang fiqh tak boleh sentuh Quran kecuali orang yang ada air sembahyang kerana dia suci. Kata orang tasawuf bukan itu maksud dia. Maksudnya apa? Maksud dia hati kamu tidak boleh menyentuh hati kamu. Quran tidak tersentuh akan hati kamu kecuali hati kamu suci. Itu gambarannya. Lalu ketika orang ini yang bernama Faqad Sabkhi ni, nama dia Faqad Sabkhi rahimahullah ta'ala, dikata aku bertanya aku kepada Hasanul Basri pada satu masalah. Dia tanya, maka Imam Hasanul Basri pun menjawab. Maka kata aku lepas mendengar jawapan Imam Hasanul Basri, lalu katanya segala fuqaha itu menyalahi mereka itu akan dikau. Maka katanya adalah ketiadaan itu engkau wahai Furaiqad, dan adalah melihat matamu itu faqih. Maka sebenarnya faqih itu iaitu yang zahid di dalam dunia dan yang gharib di dalam akhirat. Jadi ketika mana dia kata, Imam Hasanul Basri, saya ingin tanya kepada kamu satu soalan. Aku ingin tanya padamu satu soalan. Lalulah dia pun tanya, silakan. Dia pun tanya, maka Imam Hasanul Basri pun jawab. Dalam kitab ini dia tak khabar soalan dia apa, jawapan dia apa. Hanya dia kata Imam Hasanul Basri pun jawab. Ketika mana Imam Hasanul Basri jawab, dia kata jawapan kamu tak sama dengan orang-orang ahli fiqh. Segala orang ahli fiqh itu menyalahi mereka itu akan dikau, yakni menyalahi akan jawapan kamu.
Maka dalam keadaan itu katanya lagi, katanya tadi kepada orang tadi, ketiadaan itu engkau wahai Furaqat, adakah melihat matamu faqih? Hanya saja faqih itu yang zahid di dalam dunia. Kamu dengar orang jawapan ahli fiqh. Kamu dengar orang-orang jawapan ahli fiqh, orang-orang yang faqih tadi itu, kamu tahu tak faqih yang sebenar dikehendaki itu apa? Yang sebenar-benar faqih itu apa? Yang sebenar-benar faqih itu adalah orang yang zuhud di dalam dunia. Kita dah faham orang yang faqih ni, orang yang faham agama itu apa? Orang yang faham agama adalah orang yang pandai menjawab segala persoalan agama. Tapi kata Imam Hasan al-Basri bukan begitu. Orang yang faqih ini adalah orang yang zuhud pada agama. Apa maksudnya? Yakni tidak tamak halaba pada agama, pada dunia, ataupun tidak meletakkan dunia di dalam hati. Dan juga orang yang faqih ini juga dipanggil raghib fil akhirah, yakni orang yang gemar kepada akhirat. Orang yang gemar pada akhirat. Jadi orang-orang dahulu, orang faqih dahulu, orang faqih dahulu, ulama-ulama dahulu yang faqih, mereka adalah orang yang gemar kepada akhirat. Mereka tidak suka pada pujian apa-apa, tidak suka. Dan mereka adalah orang zuhud kepada dunia. Mereka tidak mengejar kepentingan duniawi, tidak. Maka inilah yang dikatakan bahawa jaga-jaga kita, yang sebenarnya ilmu itu membawa kita gemar kepada akhirat, dan ilmu juga membawa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan lagi, dan yang melihat di dalam pekerjaan agama. Dan orang yang faqih itu orang yang melihat kepada pekerjaan agama, yakni orang yang benar-benar menjaga agama dan yang sentiasa atas ibadat Tuhannya. Orang faqih ini adalah orang ahli ibadat. Bukan orang faqih orang hanya pandai ilmu saja, tidak. Orang faqih ini adalah orang yang pandai, orang yang sentiasa melakukan ibadat. Baik kita tengok contoh dululah, contoh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal hadis 1 juta. Maknanya musnad Imam Ahmad itu 1 juta hadis. Bayangkanlah betapa tingginya ilmu Imam Ahmad. Adakah Imam Ahmad Ibn Hanbal itu hanya sibuk dengan ilmu saja, hanya membahas ilmu? Tidak. Dalam waktu yang sama Imam Ahmad Ibn Hanbal satu hari sembahyang 400 rakaat. Maknanya dia juga orang yang abid kepada Allah, beribadat pada Allah. Tapi hari ini tidak terhimpun orang yang faqih itu kadang-kadang tidak abid. Kalau abid tidak faqih, tidak memahami ilmu fiqh. Kalau boleh menjawab persoalan pula tidak zuhud. Begitulah yang berlaku. Lalu dikatakan bahawa sebenarnya yang dikatakan tidak mengikuti hawa nafsu itu apa? Yang dikatakan tidak mengikuti hawa nafsu itu ialah antaranya zuhud kepada dunia, zuhud pada dunia, abid dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sentiasa melakukan ibadat kepada Allah taala, dan juga gemar kepada akhirat. Kemudian dikatakan lagi, dan yang wara' itu, apa juga yang wara' itu, dan juga bersifat wara'. Apa wara' itu? Wara' itu ialah menahan dirinya. Wara' itu menahan diri, yakni menjaga diri dia daripada mencerca segala orang Islam. Maknanya dan wara' itu juga dikatakan bahawa menjaga diri, menahan diri. Ada mengatakan wara' ini ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang perkara-perkara yang syubhah. Itu juga wara'. Menahan diri daripada perkara yang haram, itu juga. Dan di sini dikatakan bahawa wara' itu adalah menahan diri daripada mencerca segala orang Islam. Jangan mencerca orang. Siapa yang mencerca orang, minta maaf banyak, walau dia orang alim, dia kira mengikuti hawa nafsu. Tidakkah kita mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihasbi mri'in minasyarri an yakhira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikira melakukan kesalahan bila mana dia mencela orang Islam yang lain. Maka jangan kamu ini mencela orang Islam yang lain, kerana siapa yang suka mencela orang Islam yang lain, maka dia dikira orang yang mengikuti hawa nafsu.
Dan memelihara daripada segala harta mereka itu. Dan sifat juga, sifat orang yang soleh, orang yang warak itu. Orang yang warak itu adalah menjaga, memelihara daripada segala harta mereka itu, yakni menjaga harta mereka daripada mengambil yang haram dan juga syubhah. Mengambil haram dan tidak berlebih-lebih dalam perkara yang halal. Ini maknanya. Kemudian dikatakan lagi bahawa dia yang memberi nasihat bagi jamaah. Dan sifat orang yang warak ini adalah orang yang sentiasa memberi nasihat kepada orang ramai. Ad-dinun nasihah. Liman, bagi siapa? Lillah wali rasul wali ammatil mu'minin, wali ammatil muslimin. Maknanya agama itu nasihat bagi Allah, bagi Rasul dan sekalian kepada orang mukmin mukminat. Maka menasihati mereka itu dan bersungguh-sungguh di dalam ibadat, dan bersungguh-sungguh dalam ibadat dan mendirikan atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas segala orang yang di atas. Maknanya mengikuti sunnah Rasulullah dan tiada menggelar-gelarkan atas orang yang di atas dan tiada menghinakan atas orang yang di bawah. Maknanya di antaranya sifat orang yang warak ataupun orang yang benar-benar beriman ini, dengan arti kata mereka itu adalah orang yang sentiasa maknanya menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah Nabi. Kata tuan guru saya, Tuan Guru Haji Yaakob almarhum, beliau ada berpesan, dia kata apa? Dia kata pastikan dalam kehidupan kamu ini ada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kamu menggelar-gelarkan. Apa makna menggelar-gelarkan di situ masuk dalam kitab ini? Maksudnya jangan kamu melebih-lebih sangat ataupun mendewa-dewakan ataupun mengagung-agung berubah. Maknanya mengagung-agungkan orang yang di atas sehingga melampaui batas. Sehingga melampaui batas. Dan juga jangan kamu juga menghina orang yang di bawah. Orang di bawah, dan tiada menjadikan ia atas ilmu yang telah diketahui Allah Ta'ala akan dia kerana harta dunia. Janganlah dia jadikan ilmu yang dia ada untuk mencari harta benda dunia. Maknanya, jadi kita jangan niat begitu. Ini adalah nasihat ataupun kata-kata ulama ini memberi dipanggil peringatan kepada orang-orang alim. Kerana ada satu hadis yang Imam Ghazali kata bagi orang alim kena hafal hadis ini. Orang alim dia kena hafal hadis ini. Kerana apa? Hadis ini memberi kesedaran kepada orang alim. Apa dia hadis yang perlu dihafal oleh orang alim? Maka di antara hadis yang perlu dihafal oleh orang alim, kata Imam Ghazali, disebut hadis ini di dalam kitab apa ni? Ihya Ulumuddin, dan ada juga di dalam kitab Bidayatul Hidayah contohnya. Apa dia? Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu ilmuhu. Maka dikatakan bahawa sedahsyat-dahsyat azab dekat hari kiamat adalah orang alim yang tidak memanfaatkan akan ilmu dia. Maka moga-moga Allah Ta'ala selamatkan pendakwa-pendakwa kita, para ustaz-ustaz kita. Kita kena doa kok para ustaz, orang-orang alim, sebab tanggungjawab dia besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kena doakan kepada pemimpin-pemimpin kerana tanggungjawab dia besar di hadapan Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa dan jangan kamu jadikan ilmu dan ini untuk mencari kepentingan dunia. Dan sabda Nabi SAW, terlebih sangat manusia itu seksa pada hari kiamat. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah. Dia kata orang yang alim, alimun lam yanfa'hu ilmuhu. Maka orang alim yang tidak memberi manfaat akan dia ilmu. Hadis riwayat Baihaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini peringatan pada orang-orang alim, sehingga dikatakan bahawa ada orang alim
alim dicerita dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada orang alim dia mengajar orang, lalu anak murid dia orang yang ambil ilmu daripada dia masuk syurga. Lalulah dia berkata, bagaimana kamu tidak boleh masuk syurga, bagaimana kamu diazab, sedangkan aku ini beramal daripada ilmu yang kamu beri. Lalu kata orang alim itu, adapun kamu mengambil ilmu aku, kamu amal, adapun aku menyampaikan ilmu, aku tidak beramal. Ustaz mohon pada antum semua tolong doakan Ustaz agar diberi kebaikan, kerana kadang-kadang banyak benda yang kita tidak amal. Jadi kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala ampunkan kita. Lalu dan barang siapa jahil ia kepada kejadian dirinya, jahil melihat aib dirinya dan menyangka ia akan alim pada yang lain, maka di antara sifat orang jahil merasa diri alim pada orang. Sehingga kata guru kita, mana-mana orang alim merasa dia ini alim, merasa dan mengatakan dia ini alim, dia duduk dalam jahil lagi. Jadi dikatakan bahawa menyangka ia akan alim pada yang lain, maka iaitu terlebih sangat jahilnya. Dan tanda jahilnya itu apa dia? Reda daripadanya, padahal melebihkan bagi dunianya. Jadi tanda orang itu jahil apa dia? Jahil dia itu ialah dia ini reda dengan nafsu, dalam waktu yang sama mengutamakan dunia. Maka lazimkan olehmu bersahabat dengan orang yang menunjukkan akan dikau atas kebajikan. Kawanlah dengan orang yang tunjuk kamu kebaikan. Kita berkawan dengan orang-orang yang boleh menolong kita kepada kebaikan dan mendirikan akan dikau kepada Allah Ta'ala pada pekerjaan. Kamu berkawanlah dengan orang yang boleh menolong ibadat kamu. Kalau ada kawan yang bawa kita kepada ibadat, berkawanlah dengan dia. Dan kalau kita ada kawan yang sentiasa memberi nasihat pada kita, maka berkawanlah dengannya. Dan ketahui olehmu bahawasanya nafsu itu atas 3 bahagi, iaitu lawamah, amarah, mutmainnah. Maka lawamah itu ialah nafsu hayawaniyah yang mengekalkan bagi segala syahwat, dan nafsu amarah itu ialah nafsu syaitaniyah yang mengeras atasnya kasih kepada segala mukhalafat, benda-benda yang bersalahan. Dan nafsu mutmainnah iaitu nafsu yang afiyah, yang sihat, yang telah suci daripada segala kekurangan, maka terangkat daripadanya segala hijab. Tentang nafsu ini kita akan bicara akan datang. Akan datang insya-Allah. Hanya kesimpulan apa yang kita belajar pada malam ini, apa kesimpulan dia? Kesimpulan dia, ingat, hati kita ini lalai. Bagaimana kita tahu hati kita lalai? Kerana terlalu mengikut hawa nafsu, kerana tidak mahu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tunduk dan patuh kepada nafsu itulah punca kepada kelalaian dan juga membawa kepada nafsu. Dan tidak tunduk kepada nafsu itulah jalan taat. Taat itu adalah melalui jalan tidak menunduk kepada hawa nafsu. Kemudian kalau kita berkawan dengan orang jahil, tetapi dia itu tidak mengikut hawa nafsu, itu lebih baik daripada kita berkawan dengan orang alim tetapi orang alim tunduk kepada nafsu. Mana-mana orang alim yang mengikuti nafsu, ilmunya tidak memberi manfaat. Mana-mana orang jahil yang tidak mengikuti nafsu, ada ilmu yang bermanfaat pada dirinya. Maka dikehendaki bahawa ilmu itu adalah membawa kepada takwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menepati ataupun mengikuti jalan kebenaran. Maka itulah yang dikatakan ilmu. Moga-moga Allah Taala beri kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah Taala jadikan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Minta maaf ada batu-batu sikit. Moga-moga Allah Ta'ala beri kesihatan untuk kita nak menyampaikan ilmu. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Jadi sekadar inilah saja yang dapat disampaikan. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan bertemu balik. Nak janji malam esok takut apa sihat. Jadi kalau sihat insyaAllah kita akan bertemu malam besok insyaAllah. Jadi sekadar ini saja. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala
dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa orang-orang yang kami kasihi, dan begitu juga dosa orang-orang yang membenci kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kebaikan kepada pemimpin-pemimpin kami dan peliharalah negara kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah agar ilmu yang disampaikan ini memberi manfaat, membawa kepada mudah untuk kami beramal, dan juga menyebabkan kami jauh daripada mengikuti nafsu, dan kami diberi kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Dan kami mohon padamu ya Allah agar Engkau jadikan semua kami ini wafat dalam keadaan husnul khatimah, selamat daripada azab kubur, dan dibangkitkan bersama dengan orang soleh dan dimasukkan di dalam syurga mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar ini saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.